Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk bab yang kedua, iaitu 2.2. Kita nutrien dalam ekosistem. Kita nutrien ni selalunya kita tengok macam mana setiap satu benda ni connecting antara satu sama lain. Bermakna kata benda hidup memerlukan nutrien daripada benda bukan hidup ataupun benda hidup untuk meneruskan kemandirian hidup dia. Dan kita nutrien ni sebenarnya adalah kalau kita perhati, ianya dalam keadaan yang seimbang. Dalam keadaan yang seimbang, dia akan kembalikan daripada yang kita dah guna kepada untuk digunakan semula. Okey, bermakna kata haiwan dan tumbuh-tumbuhan ni saling memerlukan antara satu sama lain untuk keseimbangan ekosistem. Okey, kalau kita tengok kat dalam buku teks, dia ada yang kitar. Yang pertama iaitu kitar air. Sebenarnya air ni sangat perlu untuk kita. Terutama musim kemarau ni, orang jual air tepi jalan, semua orang nak tengok pun sedap, no? Kalau tambah kalau kata jus mikai tu memang nampak sedap lah. Okey, pasal apa kitar air ni penting? Sebab kalau kita tengok kat buku teks muka surat 25, air tu diserap oleh akar tumbuhan daripada tanah, lepas tu dibebaskan ke atmosfera. Dalam proses apa? Proses transpirasi. Kemudian pula dalam masa yang sama, haiwan juga menjalankan proses respirasi. Tumbuh-tumbuhan pun jalankan proses respirasi. Berlakunya proses respirasi, buang air besar, penyahtinjaan, perkumuhan, kita berpeluh, dan juga kita pergi toilet tu, tu semua tu urinisasi. Dan kesemua ini memastikan bahawasanya kandungan wang air kat udara tu adalah cukup, seimbang. Lepas tu pula bila dia naik, wap tu dia naik ke atas, dia akan terkondensasi. Dia akan terkondensasi pergi kat tempat tinggi, kemudian dia akan turun dalam bentuk hujan. Okey, bila turun dalam bentuk hujan, apa yang jadi? Kalau kita tengok landslide ataupun dia turun daripada bukit lah selalunya, sebab daripada bukit. Okey, pasal apa? Kalau kita tengok kat bukit tu, dia tak turun sekali dengan semua tanah pun semua tak turun sekali, sebab ada fungsinya akar untuk mencengkam tanah. Jadi aliran air tu akan diperlahankan. Dia akan turun sampailah ke tanah, elok. Lepas tu proses itu akan berulang kembali. Daripada pokok daripada benda hidup, pokok buat proses transpirasi, buat proses respirasi, haiwan buat proses respirasi, penyahtinjaan, perkumuhan, kemudian perpeluhan, naik ke atas balik uap, turun balik dekat bukit, kat dalam sungai, turun balik, dan jadi semula proses tersebut berulang. Itulah kita panggil, bila proses itu berulang, kita panggil tu kitar air. Okey, nah, untuk kitar air habis, selesai. Kita tengok di muka surat yang ke-26 kat buku teks. Nah, saya memang banyak berpandu buku teks, sampai saya pergi beli buku teks sains sendiri. Nak conteng senang. Awak tak boleh lah, sebab itu buku pinjam. Okey, kitar karbon dan kitar oksigen. Kitar karbon dan kitar oksigen ni adalah saling berkait. Kitar karbon dan kitar oksigen saling berkait. Pasal apa saling berkait? Sebab kita kata, bila kata berlakunya kalau dalam buku teks tu macam kat New Zealand, lembu tu ada dot tu kan. Okey, lembu tu, kata kita tengok kat kitar oksigen, lembu tu dia buat apa? Dia berespirasi. Bila berespirasi, dia dapat oksigen daripada mana? Daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan buat proses fotosintesis, menyerap gas karbon dioksida, membebaskan gas oksigen. Jadi gas oksigen dibebaskan oleh tumbuhan itu akan digunakan oleh lembu tersebut. Okey, bila dah lembu tersebut dah dapat oksigen apa semua, lembu ni dan akan menghasilkan decay ataupun najis haiwan tu, dia ataupun haiwan tu sendiri akan mati. Bila dia mati, berlakunya proses perebutan oleh bakteria-bakteria pengurai, menyebabkan ia akan terurai masuk kat dalam tanah. Bila masuk kat dalam tanah, masa proses perebutan tadi berlakunya penggunaan gas oksigen. Okey, pembakaran juga
menggunakan gas oksigen membebaskan gas karbon dioksida. Okey, perebutan, pembakaran, respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida dan diserap semula oleh tumbuh-tumbuhan. Sebab itulah kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan ni banyak daun. Dia banyak daun sebab apa? Untuk menjalankan proses fotosintesis dengan lebih cepat. Kalau tidak, berlaku ketidakseimbangan gas di udara. Kalau kita tahu kalau terlalu tinggi sangat gas karbon dioksida menyebabkan suhu dunia terlalu tinggi. Okey, nah jadinya sama juga dengan kita karbon. Kita karbon pun samalah. Kita karbon kalau kita tengok, ia memastikan nutrien di dalam ekosistem tu berterusan. Bila berterusan, kita kata siapa yang nak start kita karbon? Kita karbon ni bermula daripada pokok. Pokok buat proses fotosintesis. Bila buat proses fotosintesis, apa yang diserap oleh pokok? Gas karbon dioksida. Okey, bila dia serap gas karbon dioksida, dia gunakan tenaga cahaya matahari. Cahaya matahari tu akan menggabungkan karbon dioksida di atmosfera dengan air daripada tanah. Lepas tu dia sintesiskan dapat glukosa dan air. Dia akan bebaskan karbon dioksida melalui proses respirasi. Proses pembakaran juga membebaskan pandai membebaskan karbon dioksida ke udara. Proses perebutan pandai membebaskan gas karbon dioksida di udara. Jadi itu adalah kitar karbon. Kitar karbon. Okey, ketiga-tiga kitar ini adalah untuk memastikan keseimbangan ekosistem ekosistem kita. Okey. Saya nak setiap orang cuba buat video untuk saya nak ambil PBD tentang bincangkan gangguan aktiviti manusia ke atas kitar nutrien. Hantar kat saya personal. Video tu tak payah panjang lah, dalam 1 minit atau 2 minit. Awak tak payah ambil banyak tajuk. Kalau awak ambil penerbangan hutan secara tidak terkawal, bincangkan pasal penerbangan hutan secara tidak terkawal, aktiviti manusia yang mengganggu, dan jadi dia punya kesan dan langkah untuk mencegahkan dia. So ada 3. Yang pertama, awak kena pilih aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien. Yang kedua, kesan dia kepada ekosistem. Dan yang ketiga, awak bincangkan langkah yang patut digunakan untuk mengatasi dia. Hantar video TikTok kat saya pun tak apa, saya terima. Itu tugasan untuk PBD untuk bab yang kedua. Okey, boleh? Okey, makasih. Assalamualaikum.